Bila pilihan raya? Ke-8 pilihan raya ni. Dah ada tarikh ni. Susah tak ada pilihan raya, tak tahu tarikh pilihan raya. Semua benda terkendali. Semua tak boleh buat keputusan. Utamanya yang berurusan dengan kerajaan pada hari ini lah. Kerajaan semua projek tergendala. Kontraktor kan. Orang makan gaji waktu sekarang relax ya. Dengan orang niaga kecil-kecil macam Telaga Biru tak ada apa-apa. Kadang-kadang bila ada jabatan zakat contohnya perlukan bahan untuk pecarum-pecarum zakat, maka mereka minatlah pada buku, datang ke Telaga Biru untuk beli buku. Nak beli buku lah. Tapi bila nak beli buku tu dah elok-elok semua place order, tiba-tiba tak boleh bayar lah. Kerana takut nanti tukar kualitinya. Kasihan orang zakat Telaga Biru pun tak dapat juga Itulah sebaik-baik hidup ni adalah hidup bergantung pada Allah SWT, tak bergantung dengan manusia. Kan? Allah dunia bergantung pada Allah SWT punya. Sampai orang buat bangunan pun tak boleh dapat CF. Kenapa tak dapat CF? Certificate of Fitness. Bolehkan dia masuk, wang takut kerajaan baru tukar nanti dia batal pula CF. Kesian ya, developer kan, kontraktor. Dengar-dengar jauh je lah. Kalau macam Telaga Biru pergi ke sekolah untuk mencadangkan buku-buku majalah yang bermanfaat kepada para pelajar dan juga guru, bosan. Oh ni bagus. Tapi kami tak boleh beli lagi sebab belum biar raya. Subhanallah ya. Buatnya itu biar raya. Jadi kalau negara maju dia declare kan nak biar raya. Dan semua orang prepare. Semua orang sedia ya. Tengok siapa yang macam mana bila masanya orang nak pergi umrah ke, pergi luar negara kan. Buat persediaan, persiapan. Kenapa yang tak mau beritahunya? Beritahu je lah, bukan sasaran pun. Tarikh hanya Allah yang tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Nak buat ni misteri ya. Apa misteri yang keberapa ya? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an asatidatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kerana pada malam ini Allah himpun yang
satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni dilihat oleh para malaikat langit macamlah kita melihat bintang-bintang di langit. Jadi kedudukan orang yang menuntut ilmu. Sampai dinyatakan hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang mencari laluan, mencari ilmu Allah SWT itu sebenarnya dia mengusahakan jalan ke syurga Allah SWT. Sampai burung di udara, ikan dalam lautan, ulat dalam sarangnya pun akan berdoakan untuk Allah untuk ilmu kebaikan. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, malam ini kita melihat pada ayat yang ke-30 dari surah An-Nur, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un. Sadaqallahul azim. Yang maksud, katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itulah yang lebih baik, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Baik, ya. Ini mengajar kita satu prinsip hidup yang penting. Ya, pertamanya kalau kita lihat di sudut asbabun nuzul, riwayat daripada Ibn Mardawai daripada para sahabat Nabi SAW, daripada Ali bin Abi Thalib sebagai contohnya radhiyallahu anhu warḍah. Ayat itu pun berikutan dengan satu peristiwa yang berlaku di Madinah. Iaitulah seorang sahabat Nabi SAW. Dia melalui satu jalan di Madinah. Lalu dalam perjalanan tersebut terlihatlah dia seorang perempuan, seorang gadis, seorang wanita. Ya, lalu mereka pun saling berbalas-balas pandangan. Jadi berbalas pandangan ni sampai lelaki ni agak reka, toleh punya toleh, kemudian di depannya ada dinding, tak sempat nak mengelak. Dia pandanglah ke depan, koyaklah hidungnya, hatta syaqqa anfahu, sampai koyaklah hidungnya, langgar dengan dinding tersebut. Kerana melihat perempuan dalam perjalanan ni, dan perempuan tu pun berbalas pandangan dia juga. Jadi kalau tepuk tangan sebelah tak jadi, tuan-tuan, dia mesti dua. Ya, wanita ni pun memberikan respon yang menarik. Dia pun pandang, dia pun melihat, akhirnya tak sedar di depan ada dinding, boom, melanggar dinding, dan lukalah wajahnya, lukalah hidungnya. Dia merasa kesalahan yang amat sangat, lantas dia telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengadukan kepada Nabi tentang masalahnya, apakah perkara tersebut merupakan satu tanda kemurkaan Allah dan sekaligus penggunaan dosa. Ya, tengok para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, bila melakukan satu perkara kepada mereka, lekas mereka ni melihat dan berusaha untuk mendapat pengampunan daripada Allah, taubat kepada Allah SWT. Macam juga kisah seorang yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari radhiyallahu anhu. Budak kecil usia 8 tahun. Budak umur 8 tahun tu datang guru dengan Nabi SAW. Tapi berkesannya pendidikan Nabi kepada beliau, iaitulah pada satu hari Nabi telah mengamanahkan untuknya mencari sesuatu di luar masjid. Dapatkan untuk buai Sa'labah ini. Tiba-tiba dalam perjalanan nak pergi tu, rumah para sahabat Ansar ni amatlah lebih kuranglah sederhana. Iaitulah sebuah rumah yang kelihatan pintunya, daun pintunya bergerak di tiup angin barangkali, ataupun tabirnya, maka meneroboslah matanya liar melihat ke dalam. Rupanya dalam ada satu bilik, dan bilik itu merupakan kamar mandi. Seorang perempuan sedang mandi dalam keadaan berkembar. Dan Sa'labah yang usianya baru 8 tahun ini melihat wanita tersebut. Tiba-tiba bila melihat, dia pun tersedar. Dia melihat satu benda yang haram. Itu budak usia 8 tahun. Lalu dia mengucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sedar daripada dosa yang dilakukan olehnya. Kerana Nabi pernah pesan, lakal ula wa laisa lakal ukhra. Semuanya pandangan itu adalah yang pertama, yang kedua menjadi haram. Bukan tengok je, sekali tengok, lepas tu berwalih kan, tidak. Sekali tengok tu maknanya tersentak, ataupun pandangan faja'ah disebut. Faja'ah ni maknanya pandangan secara tak sengaja, maka lekah dialihkan.
Sepatutnya begitu. Tapi bagi Sa'labah, budak usia 8 tahun, dalam kitab Al-Isabah Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahawa dia merasa bersalah yang amat sangat. Lari dari Madinah kerana merasakan itu satu dosa besar dan menghilangkan diri. Masuklah ke dalam gua di kawasan batu-batu, bukit-bukit dan bahagian Uhud di sana. Dan Nabi SAW beberapa hari mencari, dia tak berjumpa. Sehingga Nabi telah pesan kepada sahabat-sahabat seperti Umar, Salman untuk mencarinya. Akhirnya mereka bertemulah, mendapat petunjuk daripada penjaga-penjaga unta, kambing dan sebagainya di kawasan tersebut. Ada seorang budak yang melarikan diri masuk dalam gua nur saja. Kadang-kadang siang hari dia datang minta susu unta daripada kambing. Maka Sayyidina Umar pergi mendapatkan, dia datanglah budak ni selembik dalam gua. Kerana makanan tak mencukupi, barangkali digigit nyamuk dan lain. Dia berada dalam keadaan yang amat sakit, tenat. Memikulnya pulang mencari rumah ayah ibunya yang juga mencari beliau. Akhirnya Nabi yang selalu memberitahu, Nabi pun datanglah melawat budak lelaki yang hukum dirinya sendiri akibat melihat perkara yang haram ini, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Nabi yang selalu pun memegangnya, mengangkat kepalanya, letak atas riba Nabi. Dia menurunkan balik semula. Nabi letak, tarik balik semula. Nabi bersabda kepadanya, wahai Sa'labah, aku masalah. Wahai anak Abang Salam, Sa'labah beritahu keadaan sebenar. Tengok tuan-tuan, budak usia 8 tahun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang sekarang melihat, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Ya, ini bezanya Sa'labah bin Abdul Rahman. Dan Nabi telah pun bersabda, nampaknya anak kecil ni umurnya tidak akan panjang. Ya, dan memang sabda Nabi itu, Sa'labah pun wafat, mati dia. Kerana penyakit yang dialami begitu lama, mungkin berpuluh hari berada dalam gua, rasa takut menyerang dia kerana bimbang dia telah melihat satu maksiat yang besar, padahal dilihat itu dia tak sengaja. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, kita melihat ini antara latar belakang kenapa ayat diturunkan oleh Allah SWT. Dan bila kita belajar bahasa Arab, kalau kita lihat ayat ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang-orang. Sebelum ni kalau kita lihat ayat yang sebelum ni tuan-tuan, dalam kaitan dengan dipanggil hukumul istizan. Hukum berkaitan dengan adab minta izin masuk ke rumah saudara mara, adik-beradik, orang lain. Dalam Islam ni komplit. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi SAW mengajar kami sampai masuk ke dalam tandas pun ada kaifiatnya. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar ni nak jadi cerita, dia duduk di rumah kakaknya, iaitu Hafsah. Hafsah ni adalah kakaknya, isteri Nabi SAW, salah seorang isteri Nabi. Budak-budak kecil usianya 5, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun duduk di rumah kakaknya. Sampai ke tahap dia memanjat rumah kakaknya, dia melihat Nabi SAW duduk ketika sedang qada hajat. Tuan-tuan, sampai ke peringkat seperti itu. Ya tuan-tuan, maknanya begitu sekali. Sampai sedang qada hajat pun tahu macam mana kaifiat duduknya. Nampak? Islam tidak meninggalkan walaupun sedikit, melainkan diterangkan. Jadi ayat sebenarnya kalau kita lihat tuan-tuan ini mereka sekalian, 27, 28, 9, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat berkaitan dengan suruhan bagaimana kaifiat nak masuk, nak pergi jumpa rumah orang, duduklah mana, bagi salam macam mana, berapa kali nak tunggu sampai tuan rumah menjawab, kalau tidak jawab berapa kali nak laku pulang. Ayat ini komplit, jelas, begitu teliti. Ya, pendekatan yang dibawa oleh Allah Taala berkaitan dengan adab. Kerana adab ni dia mencantikkan tuan-tuan. Mustahil untuk kita melihat adab ini besar daripada akidah itu sendiri. Adab dengan akidah ibadah dia tak boleh dipisahkan. Dia saling memenuhi ataupun melengkapkan satu sama lain. Kalau kita baca dalam surah Ibrahim, Allah menggambarkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis samaa tuti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah merumpamakan bahawa manusia ini laksana pokok. Pokok ni ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Kata Syekh Qutb dalam fi zilalil Quran, maknanya akar itu adalah akidah. Yang zahir yang kita nampak pada daunnya, yang rimbun, ada
cabangnya, pada rantingnya, itu adalah ibadah Islam. Dan yang mencantikkan pokok ini adalah buahnya, bunganya. Bunga ini dipanggil sebagai akhlak. Dan akhlak ni pula tak cukup, tak sempurna sampai menantikan buah. Itu namanya taqwa. Komponen-komponen dia menyempurnakan manusia. Jadi Islam tidak boleh kita beranggapan bahawa adab itu terpisah. Adab itu tak apa, tak ada adab pun tak apa. Kalau orang datang ke rumah, anak kita kat rumah duduk tengok TV pun tak apa. Tuan-tuan, jangan main tuan-tuan, ni adab. Ajar anak-anak. Bahkan kalau kita perhatikan, ulama-ulama hadis adalah mereka yang paling teliti dari sudut ilmu, mengambil sanad. Mereka sebelum datang pergi belajar ilmu, mereka belajar adab dahulu. Tengok adab dahulu. Ya, perkara disebut Imam Malik, disebut Imam Muhammad bin Ismail Bukhari rahmatullah alaihim ajma'in, bahawa adab adalah perkara yang sangat penting. Jadi kembali kita kepada perkara ni tuan-tuan. Islam mengajar kita tentang penjagaan hubungan sesama manusia. Lihat ayat ni kalau kita belajar bahasa Arab, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ghadd ini maknanya tundukkan. Bukan tutup mata, tundukkan. Kerana dalam kehidupan ni Islam realistik. Islam bukan suruh kita tutup mata jadi orang buta, tak melihat kat luar, tidak. Suruh lihat. Tapi bezakan, yang ni kau perlu lihat, yang ni kau tak perlu lihat. Dan bila kita lihat pula dalam ayat ini, min absarihim, min ini kata para ulama lughah dari sudut bahasa ni, bahasa Arab ni dia punya complicated dia tuan-tuan, dia punya apa kita nak sebutnya, telitinya. Setiap huruf dia panggil huruf tu kan, huruf jar kan. Huruf tu mengandungi makna tuan-tuan. Dan makna dia berbagai. Kalau kita belajar bahasa Arab, nahwu dipanggil huruf jar. Min mana min? Dari. Makna dia dari. Maksud dalamnya apa? Maksudnya apa? Apa yang dikehendaki oleh dari itu sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Ini adalah satu lagi tahap untuk kita perhatikan dalam bahasa Arab. Min ni maknanya sebahagian. Dari membawa makna sebahagian. Dipanggil tab'id. Itu sebab kalau kita belajar hukum salat pula, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini semua ba yang dibawa oleh Allah SWT itu bukan mendengar saja, jadi maksud dia yang lain yang dikaki oleh Allah SWT. Itu sebab Imam Syafi'i mengatakan sebagai contohnya, basuh sebahagian kepala, bukan keseluruhan. Basuh dalam kata bukan menyapu. Itu makna yang terkandung dalam huruf tu sendiri. Ya, ni detail di bahasa Arab. Macam nak belajar lagi bahasa Arab. Ya, ini pergi kepada satu tahap dari sudut dilalahnya, dari sudut balaghiyahnya, dari sudut fiqhul lughahnya. Saya buat contoh pada tuan-tuan. Kenapa dalam Al-Quran tidak menceritakan bagi orang perempuan, kalaulah kamu bertakwa pada Allah, wahai ibu-ibu, wahai saudari perempuan, kamu akan dapat bidadara yang handsome dalam syurga. Macam, kenapa tak cakap gitu? Kenapa balik-balik orang lelaki diberikan hurun 'ain, hurun maqsuratun fil khiyam? Kenapa orang lelaki disebut perempuan, perempuan tak disebut lelaki dalam syurga? Kenapa? Ada jawapan? Cuba jawapan sikit. Ini tak adil lah Allah SWT ni. Kenapa Allah sebut untuk orang lelaki dapat perempuan? Ramai pula tu berdasar ketakwaan dia, syahid dia dan sebagainya. Tapi tidak pula bagi orang perempuan. Kan payah nak jawab soalan ni. Ada ayat yang boleh tunjuk kepada saya? Yang wildan, yang tufu alaihim. La. Yang tufu alaihim. La. Wildan dimasukkan jamak al-walad. Dia merujuk kepada yang memberikan khidmat dalam syurga. Pekerja-pekerja dalam syurga. Wildan, ghilman yang digunakan dalam ayat Allah SWT merujuk kepada pekerja-pekerja yang memberi servis dalam syurga, bagi hantar air, hantar makanan, hantar minuman. Gambarannya sikit sebanyak ada kat dunia, tetapi tidak sama. Kerana tuan di sudut psikologi, Quran di satu bab pula dipanggil psikolinguistik.
Psikologi campur dengan linguistik. Juga dimasuk dalam satu bab perbahasan namanya fiqhul lughah. Ini satu bab lagi tuan-tuan, fiqhul lughah, leksikologi dan sebagainya. Kerana motivasi bagi orang lelaki adalah orang perempuan. Psikologinya orang lelaki, dia kalau cerita orang perempuan, dia nak tidur mata buka mata boleh sudah tuan. Begitulah gaya kehidupannya, begitulah tarikannya, kekuatannya, magnetnya. Tapi kalau orang perempuan, kita cerita pada dia, kalau puan dalam bekerja sungguh-sungguh, puan akan dapat suami yang saleh dan syurga, yang handsome, yang tinggi, yang mancung, yang putih, yang rambutnya bukan yang cantik. Tuan-tuan, perempuan tidak seperti itu tuan-tuan. Kerana orang perempuan yang dirasakan dalam hidupnya, dia mencari satu untuk kemuliaan yang jarang-jarang berkaitan dengan seperti orang lelaki. Ataupun lebih mudah untuk sebut, kalau orang perempuan ni kita bawakan kepadanya ganjaran-ganjaran berupa seksual dalam ayat-ayat Allah SWT, maka orang lain akan mengeji. Tengoklah gatal lah. Baca Quran apa tu nak dapat suami yang handsome lah tu. Kenapa dia gaji sembahyang malam? Nak dapat bidara yang handsome dalam syurga. Lain tu ada punya tarikan, dia punya attraction, dia punya objektif, dia sudut ibadahnya berbeza daripada orang lelaki. Faham ya tuan-tuan? Inilah dia sudut kalau kita lihat untuk mentafsirkan Al-Quran itu, untuk melahirkan seorang yang betul-betul faham ilmu Allah SWT ini. Allah ini banyak komponen yang dia kena perhatikan, barulah dia merumuskan satu perkara. Saya bukanlah seorang mufassir, saya baca pandangan para ulama tuan-tuan. Baca, kaji, lihat ya Allah, hebatnya Allah buka ilmu untukmu. Begitu sama engkau dan ikhlas, maka Allah buka kepadamu ilmu yang Allah tak buka untuk orang lain seperti aku. Ya, jadi banyak perkara komponen yang dilihat itu untuk mencakupi keseluruhannya, barulah dia dapat rumuskan ataupun konseptualizekan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT di situ. Jadi bila Allah gunakan di sini qul ini yaqutu min absarihim, tundukkan pandangan kamu sebahagian daripada pandangan kamu. Kerana ada benda yang kita kena lihat. Takkan kita jalan nak tutup mata tuan-tuan mulia Allah sekalian. Ada benda yang kita kena lihat. Tapi sebahagiannya kena jaga. Ya, memandangkan orang lelaki ni dia punya pandangannya begitu jauh menembus kalbu, maka Allah mulakan bicara tentang penjagaan penglihatan ini. Allah mulakan orang lelaki ni, barulah Allah datangkan orang perempuan kemudian. Berbeza daripada ayat berkaitan dengan zina, Allah dahulukan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala taqbalu lahuma syahadatan abada. Tiba bab zina, Allah dahulukan orang perempuan, kemudian orang lelaki. Kenapa? Ini pun satu bab lagi dia suruh bahasa Arab. Taqdim dan takhir dipanggil. Taqdim makna mendahulukan, takhir mengemudiankan. Apakah maksud kemudian dan juga diawalkan atau dikemudiankan tu ada maksud yang tersendiri? Ada. Kerana Quran ni tak akan datang kebetulan ni, tuan. Jadi dalam ayat ini Allah mengajar dan mengingatkan orang lelaki, hendaklah mereka menjaga sebahagian daripada pandangan mereka. Sebahagian lagi halal, sebahagian lagi haram. Kalau kita nak bagi 100%, maknanya 50% tak boleh dilihat. Empat orang. Abang pula hidup pada zaman seperti hari ini. Maknanya 70% pandangan tak boleh pakai. Tapi nak buat apa? Pakai rebel. Lagi nampak teropong lagi jelas tu. Nah, orang pun tak nampak mata kita ke mana pergi. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tapi tuan-tuan lihat dalam ayat ini tuan-tuan, Allah dahulukan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kalau kita lihat di sudut redaksi ayat, kenapa Allah tak sebut di sini yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujihim? Kan sebut min di awal, kenapa tidak ada min di ujung? Satu soalan. Soalan kedua, kenapa didahulukan pandangan, kemudiankan penjagaan? Mendudukkan pandangan awal, kemudian menjaga kemaluan kemudian. Mana lebih penting? Menjaga mata ke ataupun menjaga kemaluan? Mana lebih penting? Jaga mata ke jaga kemaluan? Dia jawab. Jaga kemaluan tak? Dia tak nak jawab tak? Jawapannya dua-dua penting. Dua-dua penting. Tetapi yang kedua hanya berlaku sebab yang pertama. Yang kedua berlaku kerana yang pertama.
Artinya kalau kamu menjaga pandangan kamu, insya-Allah kamu tidak akan terjebak dalam masalah berkaitan dengan zina. Dalam ayat ini Allah Taala sebut, ya fadhu furujahum, menjaga aurat kamu. Penjagaan aurat ini asas dia adalah penjagaan mata. Ya, asas dia adalah penjagaan mata. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila Allah sebut zalika azka lahum, itulah yang paling baik untuk mereka. Tak ada yang baik daripada itu. Zalika azka lahum, itulah yang paling baik bagi mereka. Para ulama bercerita tuan-tuan ya, datang seorang sahabat Nabi SAW. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Saya dah bercerita kepada tuan-tuan siapakah Jarir ini. Jarir ini tuan-tuan seorang sahabat yang sangat kacak. Sehingga Sayyidina Umar pernah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, kalaulah kamu nak melihat Sayyidina Yusuf alaihi salam, lihatlah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Handsome orang. Ada beberapa sahabat Nabi ni dia handsome, tuan. Jarir contohnya. Seorang lagi bernama Dihiyatul Kalbi. Dia adalah sahabat Nabi yang sangat handsome. Kalau malaikat datang berjumpa dengan Nabi, biasanya malaikat akan menyampai usia dia pun Dihiyatul Kalbi. Jarir ni dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, sahabat ni sangatlah tawaduk, sangatlah hebat, ikhlasnya, amalannya kepada sunnah, walaupun dia masuk Islam 3 tahun lepas tu Nabi wafat. Hanya 3 tahun je jumpa Nabi, tapi begitu berkesan pendidikan Nabi untuk Jarir ini. Sebagai contohnya, bila dia pergi ke Madinah, pasar Madinah, dia nak membeli kuda yang telah pun diusul periksa. Harga kuda katalah 150 dirham, tetapi ternyata penjual kuda ni menjual pada harga below market price, 50 dirham. Maka Jarir ini ternyata telah membayar 150 dirham walaupun yang diminta hanya 50, kerana dia telah mengusul periksa harga kuda tidak kurang daripada 150. Lalu pembantunya bertanya, wahai tuan, kankah dia minta daripada harga 50, kenapa dia bayar 150? Dia kata, kerana ini adalah satu cara aku mengamalkan Islam itu sifatnya menasihati orang lain. Aku telah beritahu kepada dia harga kuda 150, dia tetap nak menjual pada harga 50, maka aku bertanggungjawab kerana aku tidak mahu. Katalah selepas ini dia mengetahui harga kuda adalah 150, dia akan mengatakan seorang yang pernah belajar daripada Nabi telah menganiaya. Seorang yang telah berjumpa dengan Nabi, belajar daripada Nabi, sahabat Nabi, tiba-tiba dia tidak mengamalkan apa yang Nabi ajar, maka tentulah aku menjadi orang yang paling derhaka kepada Allah SWT. Nampak tuan-tuan? Hebatnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini tuan-tuan, dia amat realistik. Dia berkata kepada Nabi yang salam, wahai Nabi, ni hidup kat dunia ni kena realistik. Kita bukan realistik tuan-tuan. Kadang-kadang Nabi tengah jalan ternampak orang perempuan, macam mana nak buat? Adakah yang dimaksudkan di sini bagaimana wahai Nabi? Maka Nabi telah pun menyuruh aku untuk fa'amari an usarrif basari. Nabi telah mengingatkan aku lekas-lekas telah alihkan pandangan ke tempat ini. Realistik tuan-tuan, realistik. Ya, itu sebab para ulama di kalangan, kebanyakan para ulama fuqaha membincangkan bahawa nampaknya pada zaman Nabi SAW kebanyakan orang perempuan tidak memakai purdah. Yang memakai purdah hanyalah isteri-isteri Nabi SAW dan isteri-isteri sahabat yang besar-besar dan perempuan-perempuan yang terlalu jati, yang mana kedatangannya ke satu tempat, kalau kemunculannya itu boleh mengganggu lalu lintas. Maka orang seperti inilah yang sangat dituntut untuk memakai purdah. Nanti ada peluang kita bincangkan ayat ini pada surah yang lain tuan. Ya, tentang pertikaian kenapa para ulama di Saudi memfatwakan semua perempuan wajib memakai purdah, tak boleh memandu kereta dan sebagainya. Adalah hujah yang tersendiri, nanti sampai waktunya kita cerita tuan. Baik, ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali bertanya kepada Nabi, Nabi telah bersabda, alihkan pandangan dengan segera. Dan perkara ini telah dibuktikan, iaitu dalam peristiwa Hajatul Wada'. Nabi bersama dengan seorang sahabat di atas unta ni besar ni tuan. Nabi dengan sahabat ini di hadapannya terseekor unta. Maka datanglah seorang perempuan dan bertanya kepada Nabi SAW, dan kelihatan perempuan ini seorang yang sangat rupawan.
Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum hakam berkaitan haji. Bila dia habis bertanya, dia pun beralih pergi. Sahabat dia duduk dengan Nabi, unta ini dia pun tengok je perempuan tu, pusing kepala dia. Tak pusing kepala dia. Itu kelebihan orang lelaki, ibu-ibu perempuan. Ampun dan maaf. Ini kalau tidak mengetahui perkara ini, saya jelaskan kenapa. Ya, maka dia melihat Nabi yang selalu pusingkan kepala dia ke depan balik. Nabi telah bersabda, inna lakal ula wa laysat laka asaniya. Hanya milik kamu yang pertama, yang kedua bukan lagi. Yang pertama tu sedekah.